Ibu, jemaat Tuhan. 主所亲爱的弟兄姐妹早安。 Jadi tema kita pagi hari ini adalah Injil yang lain. 我们今天的道主题是另一类的福音。 Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa ya. 那我们进入敬拜之前，我们先祷告。 Tuhan, kami memohon pertolongan dan pimpinan Tuhan 主，我们渴慕你自己带领帮助我们， agar kami boleh memahami firman-Mu 叫我们明白你的心意。 dan kami juga boleh ditolong untuk melakukannya dalam hidup kami. 主，恳求你帮助，让我们可以行出来。 Tolonglah setiap kami, 主，你帮助我们每个人。 tolonglah kedua hamba-Mu yang di atas mimbar ini. 主，你帮助台上你两位仆人。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita membuka dari Galatia pasal yang pertama. 亲爱的弟兄们，现在我请大家翻开加拉太书第1章。 Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. 加拉太书第1章第6节读到第9节。 Galatia 1 ayat 6 sampai 9 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. 加拉太书第1章第6节到第9节。我希奇你们怎么快离开那借着基督之恩造你们的7种别的福音，那并不是福音。不过有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。但无论是我们是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。我已经说了，现在又说，若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。读经到此。 Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada disebut Injil yang lain, berarti ada Injil yang sejati sebenarnya. 如果说有另类的福音，那就证明有真正的福音。 Nah Injil yang sebenarnya itu apa? 真正的福音是什么呢？ Nah Injil yang sebenarnya itu adalah seperti ini. 就是Injil itu adalah sebuah kabar baik. 福音就是好消息的意思， Kabar baik dari Tuhan. 就是从上帝来的好消息， Bahwa Allah itu mengasihi manusia yang berdosa. 就是上帝爱罪人， Manusia yang berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. 人不能靠自己来在上帝面前蒙拯救。 Manusia yang berdosa tidak bisa melakukan apapun untuk melepaskan dirinya dari dosa. 人不能用他自己的办法来，使他可以脱离一切的罪。 Maka Allah mengutus anaknya, Tuhan Yesus, ke dalam dunia. 所以神就差派他儿子耶稣基督来到世间。 Tuhan Yesus itu kemudian mati di kayu salib menggantikan kita. 那么主耶稣就为我们钉死十字架。 Manusia yang seharusnya dihukum, tetapi Tuhan Yesus yang menanggungnya. 人应当被定罪，但是主耶稣为我们担当了。 Nah kita itu kemudian yang percaya kepadanya, kita diselamatkan dari dosa. 我们信他的人，我们就因此可以得救。 Nah itu Injil yang sebenarnya. 那是真正的福音， Bahwa Tuhan mengasihi kita, 就是神爱世人， Tuhan Yesus telah mati bagi kita, 主耶稣为我们的罪而死。 dan kita yang percaya kepadanya, kita diselamatkan. 那么我们信他的人就蒙恩得救， Kita ditebus dari dosa kita. 我们从我们的罪被救赎出来。 Tapi pertanyaan berikutnya adalah demikian Bapak Ibu. 那么接着的问题是， Kalau kita sudah menjadi orang Kristen,
如果我们说已经成为信徒， kalau kita sudah percaya kepada Kristus, 如果说我们已经信了主， bagaimana sebenarnya orang Kristen itu harus hidup? 那么一个基督徒你当怎么样过他的生活呢？ Nah, ini sebenarnya yang ada di surat Galatia. 这就是在加拉太书所写的。 Nah, celakanya adalah Bapak Ibu Saudara sekalian, 那么糟糕的是， orang-orang Galatia pada waktu itu jatuh di dalam Injil yang lain. 也就是说那个时候加拉太教会接在其他的异端里，就是别的福音。 Yang sebenarnya itu bukan Injil, kata Paulus. 其实那不是真福音， Karena tujuannya bukan kepada Kristus. 那么它的焦点的崇拜不是基督本身， Tujuannya tidak mengabarkan Kristus. 那么他崇拜的焦点不是来宣扬基督。 Nah, jadi ceritanya pada waktu itu ada pengajar-pengajar yang masuk ke jemaat Galatia. 就是说那个时候有一些人进到加拉太教会， Nah, mereka mengabarkan satu Injil yang berbeda dengan yang kita percayai. 那么他们所传的给我们所领受的福音不一样。 Mereka berkata kalau kamu mau diselamatkan, gak cukup hanya percaya Yesus. 那么他们说，如果你愿意得救，不能够单单信耶稣。 Mereka menambahkan orang-orang Galatia itu harus melakukan apa yang menjadi tradisi orang Yahudi. 那么如果你们要得救，你们就要好像传统的犹太人的做法一样。 Nah, jadi mereka itu harus memelihara, merayakan hari-hari orang Yahudi. 就是他们要守犹太人的节期。 Nah, mereka itu harus menjaga ritual-ritual, ajaran-ajaran, tradisi Yahudi. 那么他们要受一些的宗教的礼仪，还有守一些的礼法。 Yang belum disunat harus disunat. 还没有行割礼的要受割礼， Kalau tidak, kamu tidak akan diselamatkan Tuhan. 不然你就不能够被拯救。 Nah, itu yang terjadi waktu itu. 也就是加拉太教会所发生的事。 Percaya Yesus saja belum cukup. 那么信耶稣不单单信耶稣是不能够， Lakukan juga yang lain. 要行别样的事。 Nah, kalau kita lihat dalam sejarah gereja, Bapak Ibu saudara sekalian ya. 如果我们看到教会历代的事件， Nah, sebentar lagi ini kan kita akan merayakan hari reformasi. 因为我们要庆祝就是归正节。 Hari reformasi itu kita ingat ada satu tokoh namanya Martin Luther. 那么归正节有一个人物就是马丁路德， Nah, yang menegur gereja-gereja pada waktu itu. 他责备当时的教会， Karena gereja pada waktu itu mengajarkan Injil yang lain juga. 因为那个时候教会也是教导所谓的另一类的福音， Nah, mereka tidak mengabarkan Kristus untuk menebus dosa. 他们不教导主耶稣基督可以赦罪。 Tapi kalau mau ditebus dosanya, Anda harus beli surat pengampunan dosa. 所以，如果你们要得救，你们就要买赎罪券。 Jadi kalau saya ini pengabar Injil pada waktu itu ya, 如果说我是当时的传道人， saya akan bilang kepada Bapak Ibu semua, 所以我就对你们讲： kalau Anda ingin diselamatkan Tuhan, 如果你愿意得救， kalau Anda ingin masuk ke surga, 如果你愿意进天国， kalau Anda ingin tidak masuk neraka, 如果你愿意避免地狱， sekarang juga bawa uangmu dan beli surat pengampunan dosa. 所以你们要拿钱来买赎罪券。 Maka Bapak Ibu, saudara yang ketakutan akan antri di depan saya, beli satu-satu surat pengampunan dosa. 所以许多人就害怕要排队买赎罪券。 Nah, itu zamannya Martin Luther. 那是马丁路德的时代。 Beberapa zaman kemudian ada lagi Injil yang lain, Bapak Ibu. 那么以后几个世纪又是有这样的事发生， Nah, itu namanya Injil kemakmuran. 就是繁荣教会福音。 Percaya Yesus itu tandanya nggak cuma ditebus dari dosa, 那么信耶稣不但是从罪里的赦免， tapi apakah hidupmu makmur? 那么你是否过丰裕的生活？ Maka kalau saya bertanya kepada pengabar Injil seperti itu, 那么如果我问这个传道的人， loh, lah kalau saya ini belum makmur, 如果说我们有过丰裕的生活， belum sekaya dia, 没有像他那样有钱， apa yang kurang lagi? 那么我缺了什么事呢？ Maka mereka berkata, imanmu belum terlalu kuat. 因为你的信心不够。 Nah, jadi ada yang ditambahkan selain hanya percaya kepada Kristus. 不但是要信基督，还有另外一件事。 Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita lihat jemaat Galatia yang lain lagi,
但是如果当我们看到那个时候的加拉太教会， mereka ada yang jatuh juga kepada Injil yang murah. 那个时候有所谓的廉价的福音， Injil yang murah. 廉价的福音。 Artinya hidup Kristen itu cuma masalah beribadah, melayani, dan melakukan hal-hal rohani di gereja. 那就是说，敬拜上帝，然后做一些在教会里做一些好事。 Kalau saya sudah beribadah dengan setia, 那么如果说我已经忠心的敬拜， kalau saya sudah aktif melayani, 如果我已经积极参与侍奉， kalau saya sudah punya status rohani yang baik di gereja, 如果我在教会已经有所谓很好的灵性， maka itu sudah cukup. 那已经够了。 Tapi bagaimana dengan perubahan hidup kita? 那么对我们生活有质素的改变怎么样呢？ Nah, karena banyak jemaat di Galatia ternyata mereka percaya Yesus tapi hidup mereka tidak berubah. 那么加拉太教会许多人所谓已经信了耶稣基督，但是他们在生活上没有改变， Mereka masih bermain-main dengan dosa. 他们仍然在追踪喜乐， Dan mereka merasa itu tidak apa-apa. 他们觉得那是无关紧要的事， Karena bukankah Tuhan Yesus sudah mengampuni saya? 不是说主耶稣已经赦免我的罪， Bukankah saya sudah pasti masuk surga? 不是说我已经被拯救了，那么我肯定要进天国。 Nah, jadi hidup mereka tidak menunjukkan sebenarnya orang Kristen itu harus bagaimana. 其实从他们的生活，从我们见证，不能看到他们是不是信徒。 Yang berubah itu cuma tampilan hidup mereka yang dilihat orang. 那么是从外表看来，好像是一个信徒。 Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu ya. 那我举一个例子， Nah, ini berita tahun 2007. 这是2007年发生的事， Berita tentang sebuah gereja di Amerika yang namanya Willow Creek. 就是发生在美国的一间叫做 Willow Creek 的教会。 Willow Creek itu dipimpin oleh satu pendeta yang namanya Bill Hybels. 是一个名叫 Bill Hybels 的牧师来主领这个 Willow Creek 教会。 Ini pendeta besar sekali, ini gereja besar sekali di Amerika. 这是个大牧师，是个大的教会。 Gerejanya dimulai dari jemaat yang cuma puluhan orang. 教会是从这几个人开始， Tapi beberapa tahun kemudian gerejanya sudah ribuan orangnya. 那么几年以后，他会有已经几千个人。 Nah, tahun 2007 mereka itu mengabarkan ke Amerika dan dunia. 那么2007年的时候，他们向美国、向全世界宣布， Pendeta Bill Hybels berkata, gereja kami Willow Creek bertobat. 他们的牧师说，我们教会已经成为一个真正悔改的教会。 Apa yang salah dengan mereka? 那么到底出了什么事？ Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terjadi demikian. 然后所发生的事是这样的。 Di gereja itu hampir semua jemaatnya aktif. 那么可以说，这个教会每一个人都积极参与侍奉。 Setiap kali ada acara gereja, hampir semua jemaat datang. 那么教会有什么节目，总是人满。 Yang jadi majelis banyak, 做这事非常多。 aktivis gereja juga ada. 那么在佛教的，在教会佛教的人也非常多。 Nah, sehingga suatu hari pendeta Bill Hybels itu ingin meneliti, 所以这个牧师就做一个调研， ingin buat survei. 那么做一个调查， Sebenarnya jemaat-jemaatku ini hidupnya bagaimana? 然后他愿意知道平常的信徒是怎么样过他们的日子。 Maka dia minta satu lembaga yang bukan dari gerejanya. 那么他就请教会的一个机构来统计， Untuk buat daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh jemaatnya. 做许多的问答的事。 Dijawab tanpa harus memberi nama. 那么就用无名来做一个问答。 Nah, sehingga jemaatnya berani jujur ya. 那么所以，那么信徒就可以诚实的写。 Nah, setelah selesai jemaat itu boleh mengisi, mengembalikan, hasilnya diberitahukan kepada Bill Hybels. 那么当这个调查工作做完的时候，那么结果就报告给皮莱伯牧师。 Pendeta Bill Hybels kaget sekali. 那么这个牧师非常吃惊， Karena sebagian besar jemaatnya termasuk pemimpin-pemimpin gerejanya tidak berubah hidupnya. 原来他觉得很吃惊，因为
教会的领导人，甚至许多信徒根本上是没有在他们的生命有改变。Yang berubah cuma tampak di luarnya. 这是外表外在的形式而已。Dulu ke gereja, sekarang nggak ke gereja. Dulu nggak ke gereja, sekarang ke gereja. 我们过去不去教会，现在去了教会。Dulu tidak rajin berdoa, sekarang rajin berdoa. 那么过去没有祷告，现在积极的祷告。Dulu tidak melayani, sekarang melayani. 过去并没有侍奉，现在参与了。Tapi ketika mereka jujur menjawab bagaimana hidup mereka setiap hari, 当他们认真的回答，他们每天到底过怎么样的日子？ mereka tidak menjadi orang Kristen yang baik ternyata. 原来他们都没有成为过真正有见证的信徒。 Ada yang masih mengaku bukan seorang papa yang baik. 甚至有的人觉得他自己不是一个好的父亲， bukan seorang ibu yang baik. 他承认不是一个好的母亲， bukan seorang remaja yang baik. 不是一个好的少年人， bukan seorang pengusaha Kristen yang baik. 不是一个好的基督徒企业家。 Kadang-kadang mereka masih menyimpan sakit hati dengan orang lain. 甚至他们还有许多的怨恨， Mereka suka menggosip. 他们常常在背后讲人。 Nah, sehingga Bill Hybels melihat mereka aktif, tapi mereka tidak berubah. 那么牧师看到他们积极，但是他们根本上并没有改变。 Injil yang murah. 有所谓廉价的福音。 Hidup Kristen itu hanya masalah beribadah, melayani, dan belajar teologi. 那么他们认为，基督教的生活就是敬拜，那么侍奉，还有读经。 Tapi itu tidak nampak dalam hidup mereka setiap hari. 在他们每日的生活中，没有可以彰显出来。 Nah, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, apa itu hidup Kristen ya? 那么，什么叫做真正的信徒生活呢？ Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. 我们是已经蒙主拯救的人。 Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menggantikan kita. 那么主耶稣也已经为我们钉死在十字架上。 Kita yang percaya kepada Dia, kita diselamatkan dan ditebus dari dosa-dosa kita. 我们信他的人已经罪被赦免，而且被得救了。 Nah, jangan sampai kita kemudian menjadikan Injil Tuhan itu murah. 那么不要让主的救恩成为一个廉价的福音。 Dan jangan kita juga berpikir kita perlu yang lain di luar Tuhan Yesus. 甚至于我们觉得应该有另外的福音。 Hidup Kristen itu hidup yang bagaimana? 真正的信徒生活是怎么样的呢？ Nah, surat Galatia pasal yang kelima itu menyatakan hidup Kristen itu adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. 加拉太书第5章写到，一个信徒的生活是经过神灵带领的生活。 Kita tidak lagi hidup seperti dulu, tapi kita sekarang mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. 我们不像我们过去一样靠着自己过我们的日子，但是是神灵来带领我们的生命。 Kita tidak hidup seperti dulu sebelum percaya, hidup semaunya sendiri, tapi sekarang kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. 我们不是任凭有自己的意识来过我们的日子，但是我们愿意顺服神灵的带领。 Hidup dipimpin Roh Kudus itu hidup yang seperti apa? 蒙神灵带领的生活是一个怎么样的生活呢？ Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama, hidup dipimpin Roh Kudus itu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. 那么神灵带领的生命就是活在真理里。 Kita belajar firman Tuhan, 我们学习主的道， kita mengerti apa yang Tuhan inginkan, 我们明白神的心意， Roh Kudus memimpin kita, 神灵帮助我们，领导我们， dan kita juga mau melakukannya dalam hidup kita. 我们愿意顺着行出来， Bukan lagi untuk supaya masuk surga, 不是单单为了要进天家， tapi untuk hidup sebagai orang Kristen sebagaimana yang Tuhan mau. 但是愿意和神的心意过一个信徒的见证的生活。 Nah, apalagi Bapak Ibu Saudara sekalian, di luar sana itu banyak pengajar-pengajar palsu. 特别我们要谨慎，因为外面有许多的异端学说， Banyak Kristus-Kristus palsu, tema minggu lalu itu ya. 就是前个礼拜的主题就是许多假基督出现， Yang akan mengabarkan sesuatu yang akan membingungkan kita. 他们要传一些叫我们迷惑的福音。 Nah, bagaimana kita bisa teguh dalam iman kita kecuali kita belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. 那么我们怎么样装备自己呢？我们要认真学习主的道。 Nah, Bapak Ibu seperti satu foto yang saya pasang itu ya. 正如我荧幕上的一个照片， Itu pendeta Jim Baker.
就是辛贝格牧师， Terkenal kira-kira tahun 80-an. Tahun 80-an dia terkenal. 是在80年代很著名的一个大牧师。 Pendeta Jim Baker itu punya acara rohani di televisi di Amerika. 那么他在美国电视上有一些的固定的节目。 Pendeta Jim Baker seorang yang berkarisma. 他是一个有灵恩的一个牧师， Seorang yang gampang sekali menarik perhatian orang banyak. 是一个能够吸引许多人的牧师， Seorang yang fasih lidah. 就是一个很会讲方言的牧师。 Tetapi ajarannya nggak benar. 但是他的教导是一段的。 Suatu hari, Bapak Ibu Saudara sekalian, 那么有一天， Pendeta Jim Baker itu ingin mendirikan satu rumah retreat. 那么别个牧师要建一个退休进修会的地方， Dan dia butuh dana. 他需要一些的资金， Dananya besar sekali. 是一个非常大的资金， Karena luas sekali itu tempat retreat. 因为那个地方非常的大。 Nah maka dia berkhotbah di TV itu. 那么他就在电视 Dengan kemampuannya dia menarik perhatian orang-orang se-Amerika itu. 他吸收了全美国人的注意力， Persembahan itu dikirim ke rekeningnya Jim Baker. 所以许多人就把一些的款项寄到他的户口里。 Bapak Ibu, saya nggak mengajar Anda kemudian kalau pendeta di sini ngomong, mari persembahan kepada Tuhan, Anda gini, ini Jim Baker, bukan begitu maksud saya ya. 我不是说我们教会传道好像吉贝克一样， Tetapi dia menerima banyak persembahan waktu itu. 但是他领受到许多的奉献。 Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? 那么发生了什么事？ Beberapa tahun kemudian pemerintah Amerika menuntut dia. 就是几年以后，那么美国国家来控告他， Dinas pajak Amerika itu memeriksa penghasilan dia. 那么税务部门也要检查他。 Waktu itu nggak ada namanya amnesti pajak Bapak Ibu. 那个时候是没有所谓的税务原谅的。 Ketahuan semua uang sebanyak itu untuk apa? 那么他所收到的哪一笔钱， Dia nggak melapor dengan benar. 他没有认真的向政府报告。 Semua pelayanan dia itu tidak dipertanggungjawabkan dengan baik. 那么他的每一个工作都没有尽责任， Dan orang-orang dekat dia mengaku Jim Baker itu berselingkuh dengan sekretarisnya. 甚至于一些与他亲近的人说，他跟他的秘书有绯闻。 Jim Baker. Jim Baker。 Beberapa tahun kemudian saya mendengar setelah dia keluar dari penjara, dia ditolong untuk bertobat oleh pendeta Billy Graham. 那么几年以后，他从狱中出来的时候，那么科贝里牧师帮助他，叫他悔改。 Nah, maka dia nulis di sana itu, saya bersalah. 所以他写了一本书，说我错了。 Tapi Bapak Ibu, pengajar palsu itu orang yang gampang sekali menarik kita. 所以许多的一段，许多时候非常的吸引我们。 Seorang jemaat yang pernah saya layani di Jawa Barat. 我在西爪哇服侍过一个人。 Suatu hari cerita kepada kami hamba-hamba Tuhan di gereja. 那么有一天，他向我们教会的主仆见证。 Suatu hari seorang penginjil datang ke rumah dia. 一天，一位传道人来到他的家， Ngomong-ngomong tentang firman Tuhan. 讲到关于神的道。 Kemudian dia berkata begini kepada ibu yang di jemaat kami itu. 有一天，他对我们一个女会友讲， Ibu punya 4 anak bukan? 那么太太，你是不是有4个孩子？ Anaknya sekolah apa Bu? 那么你孩子是读什么书的？ Semuanya jadi dokter. Semuanya sekolah dokter. 那么这位姐妹就说，4个孩子都是共读医校。 Anak yang pertama sampai yang ketiga itu akan jadi orang besar, kata penginjil ini. 那么他说，你第1个孩子到第3个孩子将要成为大人物。 Tapi Tuhan pesan sama saya, anak yang keempat ini mungkin nggak jadi orang besar. 所以，但是神向我说，如果你的最后的2个儿子就不成器， Ini anak popok bawang. 这是一个不是好质素的人。 Nah, ibu ini kemudian goyah. 那么这位姐妹就信心动摇。 Cerita sama kami. 那么他就跟我们分享。 Nah, kami bilang jangan percaya seperti itu. 所以我们说，你不要听信这样的言语。 Masa Tuhan tuh seperti itu? 难道神会讲？
Tapi ibu ini sangat bingung sekali. Terus terngiang-ngiang dengan kata-kata penginjil itu. 所以，但是这位姐妹从示众教的非常的迷惑， Dan itu juga mempengaruhi anak yang keempat, Bapak Ibu. 也影响了她的第4个儿子。 Anak yang keempat ketika tahu seperti itu, dia juga menjadi anak yang kebingungan. 当这位孩子知道的时候，他也变成一个迷惘的人。 Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. 亲爱的弟兄，我们过一个真正的一个信徒生活， Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami firman Tuhan. 让神灵帮助我们明白神的旨意。 Dan mari kita juga rindu untuk selalu belajar firman Tuhan. 让我们也渴慕学习主的道， Belajar untuk mengerti apa yang baik untuk iman kita. 让我们学习什么是可以建立我们的信心， Nah, sehingga kita itu dijaga dari pengajar-pengajar palsu yang banyak itu di luar 甚 sana. 至可以帮助我们去解一切的异端纠说。 Nah, yang kedua, Bapak Ibu saudara 那么 sekalian, 第二件事， Roh Kudus akan menolong kita hidup bergumul dengan dosa dan supaya hidup kita juga berbuah bagi Tuhan. 那么神灵要帮助我们与罪恶征战，而且我们要为神结出果子来。 Bapak Ibu saudara sekalian, kita sadar kita ini masih terbatas. 我们深信我们是非常有限的人。 Ketika kita percaya kepada Kristus, hidup kita nggak langsung berubah baik. 当我们信了基督以后，但不证明我们的生命已经马上改变， Dosa itu masih menggoda kita. 罪仍然在我们的心里做引诱的工作。 Apalagi kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan buruk. 尤其是我们本来有不好的习性， Mungkin kita orang yang gampang tersinggung, 可能我们是比较冲动的人， nggak kenean kalau istilahnya Surabaya itu ya. 就是说非常冲动的人， Orang yang tidak bisa mengendalikan mulut, 或者不能够控制嘴唇的人， orang yang gampang sekali menyimpan dendam, 那么也常常记恨的人， orang yang sombong mungkin. 骄傲的人， Kita masih menghadapi godaan-godaan seperti itu. 我们仍然要面临许多的引诱。 Tapi yang kita bersyukur kepada Tuhan adalah Bapak Ibu Saudara, 但是我们会感谢神， di dalam Kristus kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. 在基督里我们不再被罪所辖制。 Nah, sekali lagi saya katakan, di dalam Kristus kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. 我再次声明，在基督里我们不再受的辖制或者捆绑。 Dosa tidak lagi punya kuasa dalam hidup kita. 那么罪不在我们身上有权柄了， Itu sudah dikalahkan oleh salib Kristus. 因为十字架已经打垮罪的捆绑。 Kita sudah punya kita punya pertolongan dari Tuhan. 我们有神的救恩， Kita memang masih bisa digoda oleh dosa. 虽然我们可以被罪所引诱， Kita mungkin masih bisa jatuh bangun dalam dosa. 我们可能可以要面临许多的挫折， Tetapi 但是 kita tidak akan pernah bermain-main dengan dosa. 但是我们靠神灵的时候，我们就可以抵挡罪恶。 Tuhan akan menolong kita untuk hidup benar dan mengalahkan dosa. 神要帮助我们过一个清洁的生活，也胜过一切的罪， Sehingga yang dihasilkan dalam hidup kita itu adalah buah roh. 以至于我们生命可以结出属灵的果子来。 Kita akan ditolong Tuhan untuk jadi berkat bagi orang lain. 那么神要帮助我们，让我们成为许多人的祝福。 Nah, kita akan ditolong Tuhan untuk jadi saksi buat Kristus. 那么我们也要为神做 Kita 见证。 akan ditolong untuk dirubah hidupnya makin baik. 神要帮助我们，把我们改变起来， Nah, contohnya itu Paulus. 就是保罗的样子， Ya, dulunya itu adalah penganiaya orang Kristen, 就是过去他是逼迫教会的， dirubah Tuhan menjadi rasul Tuhan. 被主变成为一个他的忠心的仆人， Seorang yang kelihatan sekali, seorang yang kurang sabar. 一个非常粗暴的人。 Tapi kalau kita baca sampai dia tua itu seorang yang dirubah Tuhan menjadi orang yang begitu sabar di hadapan Tuhan. 当我们读到保罗的事迹的时候，我们发现到神已经把他改变成为一个温柔的人。 Dan kadang-kadang Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu memberikan kita situasi untuk menolong kita berubah. 甚至于有许多时候，神要给我们一个机会或者成就，来帮助我们成为一个被他改变的人。
Nah, saya satu cerita yang saya baca dari bukunya Pendeta Yusuf Roni. 那么我读过一本 Yusuf Roni 牧师的写作。 Pendeta Yusuf Roni itu mengaku di bukunya, dia itu seorang pendeta gembala jemaat yang tidak sabaran. 他自己说他是一个非常不耐烦的一个牧师。 Suatu hari dia menyadari itu dan dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong dia jadi gembala yang sabar. 他见识到他自己的不对，因为他就恳求神帮助他成为一个柔和的牧师， Supaya dia bisa pimpin jemaatnya jadi berkat buat jemaatnya. 就是他可以带领他教会，让他会友也可以成为祝福。 Suatu hari dia bersaat teduh, 当一天他领袖的时候， membaca firman, 他读经的时候， berdoa, 他祷告， dan dia berdoa meminta Tuhan menolong dia. Hari ini dia bisa belajar sabar, ditolong oleh Tuhan. 他求神帮助，渐渐帮助他可以成为一个和蔼的人。 Selesai dia bersaat teduh, Bapak Ibu. 当他领袖完毕的时候， Telepon di rumahnya bunyi. 然后他家里的电话就响了。 Kenapa telepon di rumah? Karena waktu itu belum ada HP, Bapak Ibu ya. 因为那个时候并没有手机， Dia mengangkat, saya seorang jemaat, seorang ibu itu telepon dia, minta bertemu di gereja. 所以原来有一个他的会友打给他电话，求他在教会与他见面， Mau konseling, 他就是要请他来辅导， mau cerita tentang suaminya. 是讲到关于她丈夫的事。 Pak Yusuf Roni menunggu di gereja, ibu itu datang dan mulailah ibu itu cerita. 那么，牧师在教会等，那么这位姐妹来的时候就跟他分享， Makin dia cerita, Pak Yusuf Roni makin gak sabar. 这位姐妹讲她的丈夫的时候，她听了，她非常的不耐烦。 Nah, saya minta maaf, saya nggak menyinggung siapa-siapa ya, Bapak Ibu ya. Ibu itu ngomong, Pak Yusuf Roni tunggu, nggak berhenti, aku nggak bisa ngomong. Nah, akhirnya dia mulai mangkel gitu ya, 然 marah. 后这位姐妹一个讲个不停，那么牧师叫她非常厌烦，甚至开始要发怒。 Selesai, ibu itu cerita, Pak Yusuf Roni berkata, ibu mari kita berdoa, saya doa untuk kamu ya. 所以当姐妹讲完了的时候，牧师对她讲：“姐妹，让我们一起祷告。” Ibu itu pulang, Pak Yusuf Roni duduk di kantor sendirian. 那么这位姐妹回家以后，她坐在她的办公室， Terus dia doa sama Tuhan. 她就跟上帝祷告。 Tuhan, aku itu minta tolong, kamu itu ajar saya sabar. 主，刚才我向你祷告，求你给我们力量，可以成为一个有耐心的人。 Tapi barusan ini saya nggak sabar. 那么刚刚我就想要冲动， Hati saya dikuasai kemangkelan. 那么我觉得非常的愤恨。 Lah kok yang datang tuh jemaat seperti itu? 为什么来的？这是这样的事。 Nah, hari itu selesai. 他过了那一天。 Besoknya seperti biasa pagi hari dia berdoa, baca firman, dan minta tolong lagi Tuhan, tolong saya untuk sabar. 那么第二天他又做同样的事，读经祷告，那么求上帝给他力量，让他可以成为有耐心的人。 Selesai berdoa, teleponnya bunyi lagi. 那么他刚祷告，那么铃声又响起来， Ibu yang lain telepon, 是另一位姐妹向他打电话， minta bertemu untuk konseling. 也要求与他见面， Nah, ini tentang anak remajanya. 就是关于他的少年孩子。 Nah, Bapak Ibu yang punya anak remaja pasti tahu ya pergumulan dengan anak remaja. 这位弟兄姐妹有少年的，可能也会体会到。 Maka pada jamnya Pak Yusuf Roni di kantor gereja, dia datang dan ibu ini kemudian curhat tentang anak remajanya. 就像昨天一样，牧师在办公室接见的，那么这位姐妹也一直讲她的分享。 Nah, sama seperti kemarin Bapak Ibu, ibu ini juga cerita panjang. Pak Yusuf Roni mulai tahan terus. 那么这位姐妹就像昨天一样讲个不停，那么牧师一直在忍耐。 Nah, maaf ya kalau dalam bahasa anak remaja itu mandeko, udah berhenti oh maksudnya gitu ya. 可能他心里想，请你赶快讲完。 Dan selesai konseling hari itu. 当辅导结束的时候， Pak Yusuf Roni berkata, ibu saya doakan kamu, saya doakan anakmu, kita berdoa ya. 所以牧师就对他讲：“我为你，也为你的孩子祷告。” Kemudian setelah itu Pak Yusuf Roni duduk lagi menenangkan diri di hadapan Tuhan. 所以他又在他的办公室安静他自己。 Tuhan 2 hari ini aku ketemu orang yang buat aku nggak sabar.
主啊，这2天我碰到一个叫我不耐烦的人， Kok gini ya? 为什么会讲呢？ Nah tiba-tiba Tuhan itu seperti mencelikkan dia gitu ya. 神开他的灵眼， Kamu kan minta belajar sabar. 你不是说你要休息 Aku akan tolong kamu belajar sabar. 忍耐，所以我帮助你休息忍耐。 Bagaimana caranya belajar sabar? 怎么样呢？成为一个有忍耐的人。 2 hari ini aku izinkan kamu ketemu orang yang buat kamu gak sabar. 所以我派了2个人来教导你， Supaya kamu sadar, kamu butuh Tuhan. 所以让你可以休息忍耐，你需要神的帮助， Untuk belajar melawan dosa dan hidup menjadi berkat bagi 叫我们 orang. 可以抵挡罪，来在神面前成为有神界生活的人。 Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita ini masih berperang dengan dosa. 亲爱的弟兄姐妹，我们当然我们仍在最终征战里。 Tapi yang kita bersyukur itu Tuhan selalu mengingatkan kita. 我们感谢上帝，常常提醒我们， Tuhan itu menegur kita kalau kita salah. 当我们错误的时候，神就责备我们。 Firman Tuhan mengajar kita. 神的道教导改变我们， Tuhan ingin membentuk kita. 神愿意把我们建立起来， Supaya kita menjadi orang Kristen yang lebih baik. 叫我们成为更好的信徒， Supaya kita ini boleh menjadi saksinya dalam hidup ini. 使我们在我们的生命里可以为他做见证， Supaya hidup kita itu makin berubah lebih baik. Serupa Kristus, kata 叫我们 Paulus. 的生命改变，像耶稣基督一样， Sehingga orang-orang di sekitar kita, anak-anak pasangan kita, teman-teman kita melihat itu. 叫我们的配偶、孩子、我们的亲友们看到， Dan mereka tahu ini karena Tuhan. 这是一个信主的人的见证。 Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang kedua. 那么第二件事， Roh Kudus akan menolong kita berperang dengan dosa dan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. 当神帮助我们可以最后征战的时候，我们渴望我们可以成为别人的祝福。 Nah yang ketiga itu hidup dalam pimpinan Roh Kudus itu adalah seperti itu Bapak Ibu. 那么圣灵带领的生活就是这个人模式。 Kita boleh mengalami bahwa kasih Kristus itu nyata dan sempurna dalam hidup kita. 我们可以经历到神的爱是何等的完全， Bahkan dalam segala hal dan situasi yang kita alami. 甚至在什么场合、什么情况中，我们都可以经历到。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang orang Kristen berpikir demikian. Kadang-kadang. 许多时候，信徒会有这样的想法： Tuhan mengasihi saya, yaitu ketika saya melihat hidup saya ini baik-baik. 神看我，当我觉得我已经过一个很好的生活的时候， Tetapi ketika hidup saya mulai ada masalah, 当我有问题的时候， banyak orang Kristen mulai bertanya, apakah Tuhan masih baik sama saya? 那么他就心里问：神是不是仍然爱我、关心我？ Apalagi ketika kita berdoa minta tolong, Tuhan kok seperti nggak sedang menolong ya? 所以当他觉得他祷告的时候，好像神没有确定他的祈求。 Apakah Tuhan sedang kurang mengasihi saya? 难道神已经不再爱我了？ Atau jangan-jangan Tuhan sedang tinggalkan saya ini? 或者神离弃了我？ Apalagi Bapak Ibu kita ini suka membanding-bandingkan hidup kita. 甚至我们许多时候习惯跟别人做一个对比， Kita melihat orang lain, 我们看别人， sesama orang gereja mungkin. 可能是我们教会里的人， Loh dia kok gitu Tuhan? 那么他怎么会有这样的事？ Saya rajin melayani, dia tidak. 我积极的侍奉你，他并没有侍奉你； Saya pengurus gereja, dia bukan. 我是一个刺猬，他并不是； Saya rajin persekutuan doa Rabu, dia malah enggak. 我殷勤参加祷告会，他从来没有参加。 Saya rajin ibadah minggu, dia bolong-bolong. 那么我每个安息日都敬拜你，他没有每个礼拜可以敬拜你。 Tapi kenapa hidupnya lebih baik dari saya? 为什么他过得比我非常好？ Apakah Tuhan lebih mengasihi dia dari saya? 是不是神你更爱他不爱我？ Padahal hidupnya seperti itu. 也其实他不过是那样的人。 Nah Bapak Ibu kadang-kadang kita itu berpikir demikian. Bisa jadi. 许多时候我们可能会有这样的想法， Tetapi Bapak Ibu Saudara kita tahu 但是我们知道， kasih Tuhan Yesus itu bagaimana untuk kita. 我们清楚知道主基督的爱是怎么样的来给我们。 Injil yang sejati itu mengabarkan kepada kita apa bukti Tuhan mengasihi kita. 那么福音怎么样教导我们？神怎么样爱我们？ Masakan kasih Tuhan itu dihitung-hitung dengan situasi, masalah atau enggak masalah?
那么我们不该把我们一切的遭遇来跟神的爱做一个比较。 Injil yang sejati itu mengabarkan Tuhan telah mengasihi kita. 那么真的福音教导我们，神爱我们， Mengasihi kita dengan sebesar-besarnya. 神要全心全意的爱我们， Yaitu ketika dia menunjukkannya dengan mati di kayu salib. 就是当他在十字架上为我们死的时候显明出来。 Masakan si Tuhan itu kurang mengasihi kita? 难道神的爱没有胜过我们吗？ Ketika dia bahkan sudah mati mengganti kita yang berdosa. 当他为我们的罪钉死十字架，取代了我们的时候， Nah Tuhan mengizinkan dalam hidup sehari-hari kita boleh mengalami kasih Tuhan ini, mengalami sungguh-sungguh dengan nyata dan sempurnanya kasih Tuhan itu dalam situasi kondisi apapun. 神帮助我们在每个场合、每个境遇中，让我们靠他天天经历他的带领慈爱。 Nah saya mau cerita tokoh itu ya, ibu itu. 那么我就要讲一件事。 Nah Bapak Ibu mungkin ada yang tahu dia namanya Johnny Erickson Tada. 就是一个叫做 Johnny Erickson 的人， Tada. Tada Dari Amerika orang ini. 是一个美国人。 Nah kalau lihat dia naik kursi roda berarti kita tahu dia orang yang cacat. 当我们看到他是坐在轮椅，就是说他是一个残疾的人。 Tapi dia lahir tidak cacat. 但是他生出来的时候是正常的人。 Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara 那么 sekalian? 他遭遇了什么事呢？ Kira-kira umur 16-17 tahun, Johnny dan teman-temannya itu berenang di sebuah danau. 就是当他16岁的时候，他跟一些的朋友在湖里游泳。 Nah pada waktu dia mau masuk ke danau itu, dia adalah seorang perenang yang jago berenang dia itu. 因为那个时候他进到湖里游泳的时候，其实他是一个游泳的健将， Maka dia jegur ke dalam danau itu dengan gaya seorang perenang. 所以他就将跳进湖里面。 Nah, gaya berenang itu kan tangan duluan, kepala, baru kaki terakhir. Gitu. 那么专业的游泳者就是那么头先跳水， Tapi celakanya Johnny tidak tahu, di daerah di mana dia melompat itu adalah daerah yang paling dangkal dari danau itu. 但是他没有意识到，他跳下去的地方是一个水比较浅的地方， Nah, sehingga tubuh bagian atasnya itu membentur batu-batu yang di sana. 所以他的头就碰到礁石上。 Johnny mengatakan dia kemudian tiba-tiba hilang kesadaran, dan ketika dia buka mata, dia hanya mendengar suara teman-temannya teriak-teriak. 所以他叫到他昏迷过去，当他睁开眼睛的时候，他好像听见他的朋友们在 Nah, 叫喊。 teman-temannya itu bopong dia ke pinggir danau karena kebingungan temannya itu sudah nggak bisa lagi apa-apa. 所以也非常焦急的朋友就把他抬到岸边。 Nah, Johnny itu bingung, kemudian dia coba gerakan tangan dan kakinya. 但是他也叫到非常害怕，他希望动一动他的左右手， Nggak bisa bergerak. 他不能够动。 Dia bisa dengar, dia bisa merasa, tapi tangan dari leher ke bawah itu lumpuh. 他能够听，也能够感觉，但是他完全已经不能够动。 Nah, dia dibawa ke rumah sakit, Bapak Ibu. 当朋友把他带到医院的时候， Teknologi dokter waktu itu belumlah secanggih sekarang. 那个时候的医学并没有今天讲的发达。 Berhari-hari, berminggu-minggu di rumah sakit, dia tidak bisa ditolong terlalu banyak. 那么几个礼拜在医院里，他没有经历了一些的进展， Dokter mengatakan kemungkinan dia akan lumpuh sampai mati seperti ini. 所以医生就判定他可能直到年长的时候，他要终身残废。 Nah, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan anak remaja kita 16-17 tahun tiba-tiba hidupnya seperti itu ya. 我们怎么样可以想象一个16岁的少年要遭遇这样的事？ Nah, hari-hari itu dia harus ditolong karena dia tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. 那么他每天就是这样不能动的过日子。 Jadi ada teman atau perawat yang selalu menemani dia setiap hari bergantian. 那么一些的朋友和牧师就帮助他，给他力量，鼓励他。 Nah, dia dan teman-temannya adalah seorang Kristen. Kristen. 他与他的朋友们正好是信徒， Mereka berdoa buat Johnny supaya Tuhan sembuhkan dia. 那么他的朋友们就为他祷告，求神来医治他。 Tapi makin berdoa Tuhan tidak memberikan kesembuhan. 但是他们祷告，好像是神并没有确定他们的祷告。 Nah, Johnny mulai kebingungan. 那么所以就叫做很彷徨。 Lama-lama dia tidak lagi berdoa minta sembuh, Bapak Ibu. 那么久而久之，他就没有信心向上帝祷告求痊愈。
Dia berdoa, minta segera Tuhan mengambil dia dari dunia. 所以他就祷告上帝，叫上帝取他的生命， Karena sudah nggak tahan hidup seperti itu. 所以他叫他活下去， Hanya merepotkan orang lain. 不耐烦只是叫别人成为累赘， Dia merasa hidupnya tidak ada arti. 他就生活没有意义。 Tapi Tuhan juga tidak cepat mengambil dia. 但是神也没有叫他安息， Dia masih hidup. 他仍然活下去。 Suatu hari dia itu bersateduh di hadapan firman Tuhan. 一天早上，他做一个领袖， Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kau merasakan nggak ya yang saya rasakan? 神啊，难道你不能够体会我的感受呢？ Apakah selama ini engkau itu mendengar apa yang kami itu seru-seru minta tolong kepada engkau? 难道这些日子你们有听到我们的呼求吗？ Kemudian Tuhan itu melalui Roh Kudus itu mencelikkan imannya. 神借着神灵开启他的灵眼， Dia diingatkan akan peristiwa salib Tuhan Yesus. 那么神就向他启示扫罗的一个经历。 Apakah Tuhan merasa apa yang dia rasakan? 难道神可以体会他的感受呢？ Apakah Tuhan Yesus mengasihi dia? 难道主耶稣爱他吗？ Di atas kayu salib itu Tuhan Yesus tahu artinya menjadi lumpuh. 那么在十字架上的时候，耶稣明白成为瘫痪的一个滋味。 Tangan dan kaki Tuhan tidak bisa bergerak, dipaku. 神的手，耶稣的脚都不能够动。 Dan dia sedang mati menebus dosa Joni. 他正在为主的罪而死。 Joni kemudian dikuatkan kembali imannya. 那么Joni再次被神所坚固， Pengharapannya dalam Tuhan itu bangkit. 那么他对神的信心再次复苏。 Dia menyadari kasih Tuhan tidak pernah kurang dalam hidupnya, walaupun dia lumpuh sekarang seperti itu. 他深信到神的爱从来没有少过，虽然他是要经历残废。 Maka Tuhan menolong dia, memakai dia jadi berkat buat orang banyak. 所以神使用他成为许多人的祝福。 Joni tetap lumpuh sampai umur seperti ini. 他一直成为一个残废的人。 Tuhan itu murah hati memberikan dia seorang suami dari Jepang. 那么神给他一个好的日本人的丈夫， Makanya namanya Joni Erickson Tada, ya, orang 所以 Jepang. 后面有一个大他。 Tapi Tuhan pakai dia jadi berkat buat banyak orang. 但是神却使用他成为许多人的祝福。 Bapak Ibu, dia bisa melukis dengan mulut. 他可以用他的壳做一个油画， Lukisannya itu sangat baik sekali. 他绘的画非常好， Bukan cuma itu, dia pakai hidupnya untuk bersaksi bagi Tuhan kepada orang lain. 甚至他用他的整个生命来为主做见证。 Kepada anak-anak yang seperti dia, cacat, dia kuatkan mereka dalam Tuhan. 对一个有同病的人，就是残废的少年，他做着许多见证。 Kepada orang tua yang anaknya cacat, dia kuatkan orang tua ini untuk hidup bagi Tuhan. 对一个有残疾的父母亲，也帮助他们，让他们也有坚强的信心。 Dia dengan teman-temannya mendirikan satu yayasan. 然后他跟一些的朋友就组织一个基金会， Nah, untuk menolong orang-orang seperti dia. 就是帮助一些像他残疾的人， Untuk menjadi saluran kasih Tuhan bagi mereka semua. 成为祝福的管道。 Kasih Tuhan itu nyata dan sempurna dalam hidup. 神的爱是完全的现实，是完全的。 Dan orang lain boleh melihat itu dalam hidupnya. 那么别人从他的生活上都可以见证到神的爱。 Injil Tuhan itu nyata dalam hidupnya. 神的福音在我们生命是有完全的显现。 Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. 在我们生命里也是这样。 Bapak Ibu, mari kita setia belajar firman Tuhan. 他们休息忠于神的道， Mari kita belajar benar-benar untuk memperteguh iman kita. Amin. Menjaga kita dari ajaran-ajaran yang tidak baik. 他们要持守我们的信心，叫我们不致受异端的迷惑。 Mari kita jangan mandek dalam pertumbuhan kerohanian kita. 他们休息要不断在主里面成长。 Jatuh bangun kita melawan dosa, kita terus bersandar kepada Tuhan. 是的，我们可能要经历跌倒来抵挡一切的罪，但是我们坚持信心的坚固。 Dan supaya Tuhan itu boleh terus sedikit demi sedikit merubah hidup kita di dalam Dia.
渴望神在我们生命里慢慢把我们改变起来。 Dan kita boleh menjadi saksinya dalam kehidupan kita. 让我们成为在我们生命里为他做美好的见证， Saksi bagi Injil yang sejati dalam 为一 Kristus. 个真正的福音做见证。 Kiranya Tuhan menolong kita Bapak Ibu Saudara ya. 让神来帮助我们每个 Mari 人。 kita berdoa. 让我们一起祷告。 Tuhan, kami memohon supaya Engkau boleh menolong kami semua. 主，我们恳求你帮助我们每一个人。 Kami memahami betapa besarnya, dalamnya, tingginya, luasnya kasih Kristus buat 主， kami. 我们清楚你的爱有多高、多远、多深。 Dan kami boleh belajar untuk mengasihi Tuhan. 主，我们学习更爱你。 Mengasihi Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. 叫我们在我们家人中间为你见证， Mengasihi Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami di gereja ini. 在我们同工之间，我们也要爱你。 Mengasihi Tuhan melalui pekerjaan atau aktivitas yang kami boleh lakukan tiap hari. 在我们工作中，我们显明现对你的爱。 Dan tolong kami Tuhan untuk boleh makin bertumbuh dalam iman rohani kami. 主，你帮助我们，叫我们在我们的灵命上，在我们信心上可以增长。 Kalau ada jemaat Tuhan yang saat ini bergumul dengan kehidupan mereka. 主，若是你孩子在征战中， Dan situasi kehidupan kami di tengah-tengah saat seperti ini memang tidak mudah Tuhan. 主啊，我们知道这是一种困难的境界， Nah kiranya kasih Kristus itu boleh nyata. 但是求你的爱再次显明出来， Kami boleh dikuatkan, 我们再次被你眷顾， kami boleh tetap punya pengharapan. 我们仍然对你有盼望， Karena Tuhan tidak sedang kurang mengasihi kami. 因为主的爱从不改变。 Tuhan tolong kami semua. 主，你帮助我们每个人， Tolong kami untuk menghidupi firman-Mu dalam hidup kami setiap 叫我 hari. 们活出你的道来，成为见证。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati keluarga dan pelayanan Evangelis Alfred. 让神来祝福阿佛传道。